sejahtera. Saya Konstan Anak Erik, nombor matrik 282762. Hari ini saya akan membentangkan tajuk berkaitan dengan kesalahan utama dalam perolehan penjawat awam, iaitu penerimaan oleh penjawat awam. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM telah mengesahkan aduan paling tertinggi direkodkan sejak tahun 2013 sehingga tahun 2018. Ia telah menunjukkan kes rasuah ketirisan perolehan kerajaan yang melibatkan penjawat awam semakin meningkat. Penjawat awam yang terlibat juga akan menguruskan perolehan kerajaan ini perlulah berhati-hati supaya tidak terjebak dalam aktiviti rasuah ini. Terdapat 7 kesalahan utama dalam perolehan awam, iaitu perolehan harga yang tidak munasabah, pembekalan yang tidak mengikuti spesifikasi, pembayaran tidak mengikut prosedur, penggunaan yang tengah dalam urusan perolehan secara kecil, penerimaan hadiah oleh penjawat awam, dan juga campur tangan legislatif atau wahyu. SPM haruslah memainkan peranan penting dalam melaksanakan pencegahan rasuah, iaitu dalam mewujudkan salah satu inisiatif Pelan Anti-Rasuah Nasional, dan ia telah memperuntukkan undang-undang yang berkaitan dengan salah laku penjawat awam. Hal ini boleh menyebabkan ketirisan dan juga kerugian kepada kerajaan pada masa kini. Masalah ini haruslah diselesaikan dengan segera agar tidak menjejaskan integriti sesebuah organisasi tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faizul Iskandar bin Jamhadi, nombor matrik 282806, akan menerangkan bahagian kesalahan penerimaan hadiah oleh penjawat awam. Okey, pemberian hadiah ialah satu cara untuk menunjukkan penghargaan dan membina serta mengekalkan hubungan dengan rakan dan keluarga. Hadiah juga diberikan atas pelbagai sebab, termasuk sebagai tanda kenang-kenangan, tanda penghargaan atau cara untuk mengingati kebaikan jasa seseorang atau pengorbanan. Apabila seseorang ingin memberi hadiah kepada pegawai perolehan awam, mereka perlu berhati-hati. Mengikut undang-undang, hadiah itu boleh dianggap sebagai rasuah dalam situasi tertentu. Bilakah hadiah akan menjadi rasuah? Jika hadiah mempunyai ciri-ciri berikut, ia adalah rasuah. Pertama, terdapat hubungan formal antara pemberi hadiah dan penerima. Contohnya, penerima hadiah adalah pegawai kerajaan atau syarikat yang menyertai tender, manakala pemberi hadiah adalah kontraktor. Kedua, keputusan penerima dipengaruhi apabila hadiah diberikan. Nilai hadiah tidak setimpal dengan maksud hadiah diberi. Seterusnya, hadiah diberi dengan adanya balasan tertentu. Ada niat jahat di sebalik pemberian hadiah. Dengan kata lain, si pemberi mempunyai agenda tersembunyi. Bab kata pepatah Melayu, ada udang di sebalik batu. Okey, seterusnya, peringatan kepada pegawai perolehan. Okey, jangan sesekali menerima hadiah atau apa-apa barang bernilai daripada mana-mana syarikat atau kontraktor yang ada hubungan rasmi dengan pejabat anda. Seterusnya, pemberian seumpama itu akan menimbulkan rasa serba salah dan dilema kepada anda, iaitu pegawai awam. Seterusnya, keputusan yang ada buat selepas itu mungkin dipengaruhi oleh hadiah yang diberi, akhirnya membawa kepada perlakuan rasuah. Okey, akta yang dikenakan adalah Seksyen 165 Kanun Keseksaan. Pegawai awam menerima barang bernilai tanpa balasan setimpal daripada pihak yang mempunyai urusan rasmi dengannya. Hukumannya penjara 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Ada satu kes yang saya bawakan. Contohnya, YDP Majlis Pembenaran terima set golf pada 9 Februari 2004. Bekas yang dipertua YDP Majlis Pembenaran didakwa dengan 4 pertuduhan menerima rasuah daripada syarikat kontraktor yang melaksanakan projek perumahan di tanah Majlis Pembenaran terbabit. Bagi pertuduhan keempat, beliau didakwa sebagai penjawat awam menerima barang berharga tanpa balasan daripada seorang yang mempunyai hubungan rasmi dengannya.
Barang berharga tersebut adalah satu set golf Mizuno bernilai RM2,500. Kesalahan dilakukan di bawah Seksyen 165 Kanun Keseksaan. Bekas YDP itu didapati bersalah atas keempat-empat pertuduhan. Beliau dihukum penjara 9 tahun, berjalan serentak 4 tahun dan denda ringgit Malaysia 1.945 juta. Okey, seterusnya hadiah yang boleh diterima. Apakah hadiah yang boleh diterima? Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 tahun 1998. Garis panduan pemberian dan penerimaan hadiah dalam perkhidmatan awam. Hadiah daripada orang yang tiada kaitan dengan tugas rasmi. Kedua, hadiah yang diterima mesti kurang daripada 1/4 emolumen atau RM500. Hadiah berbentuk lencana, pen, plug dan cenderamata. Okey, yang keempat, hadiah yang terdiri daripada barang-barang mudah rosak seperti sayur dan buah-buahan. Okey. Seterusnya, penjawat awam boleh menerima pemberian hadiah melebihi nilai RM500 apabila hadiah sempena persaraan, pertukaran, pertunangan atau perkahwinan. Hadiah daripada suami atau isteri atau ibu, bapa, mertua atau adik-beradik. Dan juga hadiah daripada saudara sempena hari jadi, perkahwinan dan sebagainya. Okey, seterusnya, laporkan penerimaan hadiah kepada ketua jabatan. Laporan ini bukan bertujuan menyusahkan penjawat awam. Pelaporan bertujuan bagi menjaga integriti penjawat awam dan juga agar tidak timbul fitnah daripada orang ramai. Okey. Okey, seterusnya, tawaran hadiah yang sukar ditolak. Apa yang perlu dilakukan? Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 tahun 1998 turut memberi panduan sekiranya seseorang penjawat awam diberi hadiah daripada mereka yang mempunyai hubungan rasmi tetapi pemberian tersebut sukar ditolak. Contohnya, hadiah diberi semasa majlis rasmi atau keramaian. Perbuatan menolak hadiah itu sudah tentu akan memalukan si pemberi. Dalam keadaan ini, penjawat awam boleh menerima hadiah tersebut. Bagaimanapun, dengan segera pegawai itu mesti melaporkan kepada ketua jabatan dan memohon kebenaran untuk menerima hadiah tersebut. Okey. Seterusnya, dua keadaan penjawat awam mesti melaporkan kepada ketua jabatan dan memohon kelulusan untuk terima hadiah. Pertama, pegawai yang menerima hadiah berasa ragu-ragu sama ada menilai hadiah sepadan dengan maksud pemberiannya. Okey, yang kedua, pegawai awam berada dalam keadaan sukar menolak pemberian hadiah yang dilarang untuk diterima. Okey, seterusnya juga peranan ketua jabatan apabila menerima pelaporan daripada penerima hadiah. Pertama, membenarkan pegawai menerima hadiah itu atau mengarahkan hadiah itu dikembalikan kepada sepemberi atau hadiah itu disimpan oleh jabatan. Seterusnya adalah peranan Pesuruhjaya, SPRM dan Ketua Audit Negara dalam menangani isu. Amalan penerimaan dan pemberian rasuah atau hadiah di kalangan penjawat awam telah menjadi budaya dan menyukarkan penjawat awam membuat perbezaan sama ada pemberian tersebut adalah dengan tujuan persahabatan, penghargaan ataupun mempunyai tujuan lain seperti mendapat keistimewaan. Tetapi natijahnya adalah lebih besar berganda-ganda. Dalam menangani isu seperti ini, dua pihak yang bertanggungjawab dan perlu bekerjasama adalah Ketua Audit Negara dan Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Sebarang jenis dan bentuk penyelewengan dalam perolehan hendaklah dilaporkan dan diadukan kepada laporan Ketua Audit Negara. Di dalam perkara 106 dan 107, Perlembagaan Persekutuan dan Seksyen 9-1 Akta Audit Negara mengarahkan agar Ketua Audit Negara menjalankan audit dan memberikan laporan berkenaan audit tersebut kepada Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong dan seterusnya akan dibentangkan di Parlimen ataupun Dewan Undangan Negeri. Umumnya, laporan Ketua
audit negara ini akan melaporkan segala urusan berkaitan pengurusan hal ehwal kewangan agensi kerajaan dan juga pelaksanaan setiap program dan projek atau aktiviti kerajaan di bahagian negeri dan juga persekutuan. Semua kelemahan dan ketidakpatuhan berkaitan agensi awam akan didedahkan dalam laporan ini. Selain itu, punca kelemahan juga akan dibincangkan dan beberapa jalan penyelesaian akan diusulkan. Jabatan Audit Negara akan mengaudit dan setelah proses audit sijil akan dikeluarkan terhadap agensi yang telah diaudit. Terdapat 4 jenis sijil iaitu sijil tanpa teguran. Penyata kewangan yang disediakan adalah mengikut piawaian yang boleh diterima pakai di aplikasi dengan konsisten, sistematik, seragam dan pendedahan yang cukup. Yang kedua, sijil berteguran. Perkara material yang boleh menjelaskan kesaksamaan penyata kewangan daripada aspek prinsip perekonomian yang digunakan, konsistensi atau had disebabkan kekangan skop pengauditan. Sijil bertentangan. Penyata kewangan yang disediakan tidak menggambarkan kedudukan yang sebenar dan saksama ataupun ianya tidak memenuhi prinsip perekonomian yang boleh diterima umum. Kesan terhadap perbezaan pendapat ini ialah material dan keseluruhan penyata kewangan. Terdapat pendapat berteguran ini tidak memadai untuk membongkarkan kekeliruan atau ketidaksempurnaan penyata kewangan. Yang keempat, sijil penafian. Kesan yang mungkin timbul daripada karangan skop pengauditan adalah material dan menyuruh di mana bukti tidak mencukupi untuk memberi pendapat terhadap penyata kewangan. Seterusnya, terdapat 2 bentuk teguran dalam laporan Ketua Audit Negara, iaitu yang pertama, teguran punitif, melibatkan penyalahgunaan kuasa, penyelewengan, kecuaian, pelaksanaan tugas dan salah laku. Yang kedua, teguran pembetulan, melibatkan penambahbaikan prosedur dan sistem. Dalam membenteras kegiatan rasuah yang melibatkan perolehan negara, kedua-kedua pihak haruslah menggembleng tenaga agar dianya tidak menjadi barah dalam masyarakat. Seterusnya ialah ulasan kesan rasuah. Kesan rasuah paling ketara ialah perkhidmatan alam sebuah organisasi akan menjadi tidak cekap. Ini disebabkan oleh penggunaan sumber yang tidak perlu dan sepatutnya disebabkan oleh perbuatan rasuah, dan ini menjejaskan kecekapan sebuah organisasi. Pelantikan kontraktor yang tidak berkualiti dan kompeten adalah disebabkan oleh rasuah ketika proses pemberian kontrak dan tender. Seterusnya, kenaikan harga barangan dan kos juga adalah berpunca daripada rasuah. Seterusnya, mengurangkan hasil kutipan cukai sebuah negara apabila berlakunya ketirisan dalam kutipan cukai, menyebabkan kekayaan hasil negara mengalir keluar dengan cara yang haram. Dan yang terakhir, rasuah tidak membawa kepada apa-apa kebaikan dalam apa situasi sekalipun. Kesenangan yang dirasakan bagi pihak penerimaan dan pemberi hanya membawa kesusahan kepada orang lain. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Khairul Salihin bin Usni Tamrin, pegang nombor metrik 282778. Sekarang giliran saya untuk menerangkan berkaitan dengan teori rasuah. Perolehan kerajaan merupakan perolehan bekalan, perkhidmatan dan kerja oleh kerajaan. Perolehan kerajaan secara keseluruhannya telah menyumbangkan sebanyak 10% hingga 15% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK. Objektif utama perolehan kerajaan Malaysia adalah bagi mencapai nilai untuk wang. 7 prinsip perolehan kerajaan yang baik iaitu nilai untuk mata wang, ekonomi, integriti, bersesuaian dengan tujuan, kecekapan, ketelusan dan keadilan. Kerajaan Malaysia turut menetapkan prinsip perolehan kerajaan yang selaras dengan dasar pembangunan nasional bagi menuju ke arah sebuah negara yang maju. Terdiri pada akuntabiliti awam, ketelusan, nilai untuk wang, persaingan terbuka dan adil serta saksama. Rasuah merupakan penyalahgunaan kuasa yang telah diamanahkan dan dipertanggungjawabkan untuk kepentingan peribadi. Rasuah telah menghakiskan kepercayaan, melemahkan demokrasi, merejatkan pembangunan ekonomi dan seterusnya. Ia memburukkan lagi ketidaksamaan, kemiskinan dan perpecahan sosial dalam sebuah negara. Rasuah dalam perolehan kerajaan oleh pegawai awam merupakan salah laku ekonomi.
Punca utama kebocoran dana kerajaan. Salah satu contoh rasuah ialah rasuah dalam perolehan kerajaan ialah dokumen tuntutan yang dikemukakan oleh untuk bayaran walhal kerja tersebut tidak diperlukan untuk dilaksanakan. Akibat rasuah, kerajaan boleh mengalami kerugian jutaan ringgit apabila produk yang dihantar tidak mengikut spesifikasi serta tidak fungsi dengan baik, harga terlalu mahal serta mempunyai kualiti yang rendah. Seterusnya ialah cadangan menangani rasuah. Ada 4 cadangan untuk menangani rasuah, iaitu pertama, pendidikan tentang rasuah, menguatkuasa undang-undang. Ketiga, memastikan sektor awam beroperasi dengan jujur, telus dan bertanggungjawab. Dan yang terakhir sekali ialah memberikan gaji yang bertepatan dan bermaruah. Seterusnya adalah bahagian kesimpulan. Apabila berlakunya peningkatan rasuah secara tidak langsung, ia akan membawa kepada penurunan pertumbuhan ekonomi KDNK negara Malaysia. Kerajaan Malaysia perlulah memastikan rasuah dapat diatasi dengan menggerakkan jentera kerajaan yang terdiri daripada pihak berkuasa tempatan untuk memantau aktiviti rasuah. Implikasi dasar ini patut diamalkan oleh negara yang mana kesan rasuah mengurangkan pertumbuhan ekonomi. Antara implikasi yang boleh dilakukan ialah dengan melakukan pembaharuan dalam arena politik untuk mengurangkan penyelewengan politik dan menghapuskan peluang untuk melakukan sebarang aktiviti rasuah, memperkukuhkan institusi pengurusan undang-undang terutama SPRM, Badan Kehakiman dan juga polis, menegakkan kedaulatan undang-undang tanpa rasa takut atau pilih kasih, terutamanya kes-kes yang serius. Banyak cara yang boleh diadaptasi di negara kita untuk membendung gejala rasuah yang semakin membara. Pemberi dan penerima rasuah wajar dihukum dengan hukuman yang setimpal sebagaimana pengajaran kepada orang ramai. Kesannya, masyarakat kita akan bertambah integriti dan dipercayai oleh negara asing untuk menjalankan urusan dan perihal-perihal lain yang boleh meningkatkan imej negara di pesada dunia. Sekian, terima kasih.